من الشيطان الرجيم. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. صدق الله العظيم. Surahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati, yang dihormati sekalian? Kita berada pada My Quran Time ya pada hari ini pada episod yang ke-100. Ya, subhanallah, pada hari ini sempena dengan Hari Malaysia. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dikurniakan keamanan, kita dikurniakan izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita mengecap kepada keamanan ini bersama hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang ke-100 kita dalam My Quran Time meraihkan Hari Malaysia, Ustaz ya. Apa khabar hari ini, Ustaz? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Merah sikit ini, Ustaz. Biru, Ustaz. Biru, Ustaz. Ya, dan ada di bendera kita merah dan biru. Dan bukan kita saja berdua pada hari ini, istimewa pada hari yang ke-100 ini kita ada tetamu. Oh, subhanallah. Ini tetamu pertama kali lah, Ustaz, ya, yang kita jemput, yang dijemput kerana ada sesuatu yang istimewa, yang kita doakan agar semua di kalangan tuan-tuan juga kalau tidak dijemput di sini, kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti dengan tahiyatan wassalamah, ya, dengan penghormatan, dengan kesejahteraan, dan itu yang kita ingin sama-sama raikan pada Hari Malaysia pada hari ini. Tuan-tuan yang berada di rumah boleh share di Facebook, terus beritahu kepada rakan keluarga hari ini kena tengok kerana episod pada hari ini istimewa. Kita ada tetamu yang akan bersama kita bersama kena nantikan nanti insya-Allah. Jadi Ustaz, kita mulakan dahulu dengan Ummul Quran Al-Fatihah dipimpin oleh Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'da. Selamat Hari Malaysia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus kurniakan rahmat, keampunan buat kita rakyat Malaysia, dan juga Allah lindungi negara kita Malaysia yang tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi permulaan ini mari kita sama-sama semarakkan pertemuan kita dengan Ummul Quran, Ustaz. Yang pertama kali ini saya akan baca dulu, dan barangkali istimewa kita pada hari ini, Ustaz, mungkin kita akan dengarkan juga bacaan nanti daripada tamu kita, insya-Allah. Insya-Allah, Ustaz. Namun saya baca dulu, Ustaz. Baik. Kita sama-sama baca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih Ustaz membacakan surah Al-Fatihah sebentar tadi bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah, di depan Facebook, di depan kaca TV, untuk sama-sama mengingatkan. Semalam kita mengingatkan tentang salah satu komentar daripada Allahyarham Tok Guru Ni Aziz dalam buku ini, bercerita tentang pujian, pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah satu perkara yang
perlu dan hanya layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sekadar mujur Ustaz ya. Mujurlah ya, ataupun kita menyatakan kebetulanlah kita dapat menyambut hari Malaysia. Bukan kebetulan, bukan mujurlah, ataupun kalau kita dalam keadaan yang susah dalam hidup kita ini, ada kawan kita yang membantu kita, kita cakap mujur ya, kawan mujur demo ada kan, bukan sekadar mujur, tetapi sebenarnya membezakan di antara individu yang Islam yang menyerah kepada Allah ataupun yang biasa-biasa ya, ialah apabila kita menyatakan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah inilah, kalau nak cakap mujur pun boleh juga, boleh, tapi kita mulakan dulu dengan alhamdulillah mujur. Tapi tak jadi sangat Ustaz ya. Dia alhamdulillah demo ada. Kan, alhamdulillah demo ada. Jadi yang itu akan menyebabkan yang datang itu pun nak membantu tu, dia tahu bahawa beliau adalah hamba Allah, dia tidak akan bongkak, dan orang yang menerimanya pun tahu bahawa lain kali kalau dia ada kelebihan, dia akan cuba untuk membantu dengan memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak sekadar mengharapkan balasan pujian daripada manusia. Jadi ini yang kita belajar. Sempena dengan Hari Malaysia ini, kita nak membina Malaysia yang bersyukur, Ustaz ya, agar kita terus lagi dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah memang bantu pada setiap masa. Ya, bantu pada setiap masa. Dan bercakap tentang memberi pujian ini, kalau ada orang kata tapi bercakap tentang apa yang hidup saya, ada yang baik, ada yang buruk kan. Tapi sebenarnya bila kita pergi ke rumah, contohnya lah, kalau ada Pak apa kita namakan Pak Saleh contohnya ya, kalau dia ada rumah, rumahnya itu segala-galanya milik dia. Jadi kalau kita masuk ke tempat itu, kena ikut peraturan tempat tersebut ya. Jadi bila Allah beri kita nikmat, sebenarnya Allah suruh kita ikut peraturan. Tak mungkin kalau katakan rumah saya Ustaz ya, ada orang lain datang dia pergi komen pula kan, segala-galanya itu rumah saya kan. Dan bila kita bercakap tentang Allah memberikan kita macam-macam dalam hidup ini, ada yang kita rasa cantik, ada yang rasa macam tak berapa sangat, tapi dengan kita mengucapkan alhamdulillah, itu tanda adab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan membawa kita kepada perbincangan pada hari ini, halaman ke-72, menyambung kepada komentar dalam surah Ali Imran. Mari kita tengok apakah sinopsis bagi halaman ini. Pada ayat 165 hingga ayat 168 ya, sebenarnya daripada halaman sebelum ini sambung terus sampai 168, beberapa kesalahan kaum mukmin pada perang Uhud dan beberapa bentuk kejahatan, kesalahan oleh kaum munafik yang kita akan lihat bersama, yang kita perlu ambil perhatian. Dan pada ayat 169 Allah menerangkan kedudukan syuhada yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala ya, sehinggalah kepada ayat 173 yang ada kaitan dengan Hari Malaysia juga Ustaz. Ya, ada kaitan pasal bercakap tentang Malaysia ini, beberapa puluh tahun kita nikmati ini, sebenarnya dia bukan sekadar cantik-cantik sahaja. Ada yang sakit, luka. Jadi kita akan tengok bersama pada hari ini. Jom sama-sama kita membaca ayat 166 hingga ayat 170, memulakan halaman 72 kita insya-Allah. Terima kasih Fadil Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian, kita hari ini di episod yang ke-100. 100. Allahu Akbar. Maksudnya sudah 72 muka surat dan 100 hari kurang lebih kita bersama dengan Al-Quran, dan kita nak banyak hari lagi untuk bersama dengan Al-Quran. 604 Ustaz. Ya. 604 muka surat. Episodnya mungkin 700 lebih begitu kan. Jadi kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala terus kurniakan rezeki ini, nikmat bersama dengan Al-Quran ini yang sangat-sangat bernilai dalam kehidupan kita ini. Mudah-mudahan Allah SWT kurniakan saya, Ustaz Fazrul, Ustaz Tirmizi dan kita semua sahabat-sahabat Al-Quran, para kru, penerbit, keluarga besar TV Al-Hijrah itu sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala terus kurniakan kesihatan dan kemudahan untuk terus sebarkan Al-Quran, insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita nak terus menyambung bacaan kita, pengajian kita pada hari ini di muka surat 72. Kita nak baca dulu ayat yang ke-166 sehingga ayat 170. Saya nak cuba Ustaz baca dengan Bayati Ustaz.
Bayati ya. Boleh, Ustaz? Special untuk Hari Malaysia ya. Special untuk Hari Malaysia. Baik, Saya silakan. cuba Ustaz. Insya-Allah. Jom sahabat-sahabat Al-Quran semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim itu adalah bacaan daripada ayat 166 hingga ayat yang ke-170 untuk mengingatkan kepada kita sambungan daripada ayat 165 semalam. Allah memberikan musibah, ya, asabatkum musibatun daripada ayat 165 yang maksudnya apa-apa sahaja ujian yang melanda kepada kita itu ia seperti dat ustaz ya, ataupun panah ya, maksudnya dia memang betul-betul shoot ya, targetnya itu terus kepada yang bullseye itu, yang tengah-tengah itu. Betul. Maka dalam kehidupan kita ujian yang ada yang Allah berikan ini memang sebenarnya khas untuk setiap individu ya, memang khas untuk kita dan ia tidak tersilap alamat. Ya. Dan Allah menyatakan pada ayat 166, dan apa yang menimpamu ketika terjadi pertempuran antara dua pasukan itu adalah dengan izin Allah. Ya. Dengan izin Allah. Dan agar Allah menguji siapa orang yang benar-benar beriman. Maksudnya asabakum itu apa yang menimpa kepada kumpulan orang yang mukmin dan orang yang kufur sebenarnya adalah dengan izin Allah. Ya, bukan sekadar orang yang kufur kata jom kita berperang, ataupun orang Islam kata jom kita berperang, itu adalah dengan izin Allah. Nak menceritakan musibah ataupun apa sahaja cabaran hidup kita ini dengan izin Allah, waliya'lamal mu'minin, untuk mengetahui siapa yang betul-betul beriman. Allah memberikan ujian dalam hidup kita ustaz ya. Sebenarnya Allah nak tahu, Allah tahu ya, tapi Allah beritahu itu sekadar dia macam cikgu lah. Cikgu tahu mana yang lemah, mana yang tak lemah, tetapi bila bagi ujian baru tahu okey
Mengaku tak kamu lemah? Kan? Mengaku tak kamu dah kuat? Kerana kita membuat persediaan daripada buku yang diberikan oleh Allah, namanya Al-Quran. Ya. Jadi ini adalah ayat yang ke-166, membawa kita kepada ayat 167, dan untuk menguji orang yang munafik, ya, maksudnya jam'an itu dua kumpulan. Ada kalangan orang munafik ini, mereka kata, marilah berperang di jalan Allah atau pertahankan dirimu. Maksudnya diajak pada mereka. Ya, yang pertama apa? Iaitu qatilu fi sabilillah. Jomlah kita berjuang, berperang di jalan Allah untuk jalan Allah. Satu. Ataupun awidfa'u, ataupun untuk menolong ataupun menolak, pertahankan diri kamu. Ya, bercakap tentang bumi Malaysia, Ustaz, ya. Kita memang kena pertahankan. Ya, tapi lebih daripada itu, bukan sekadar pertahankan, kita nak bawa kalau boleh bumi Malaysia ini mengikut kepada pencipta. Ya, mengikut pada apa yang pencipta sebut, kita ikut. Itu level yang lebih tinggi. Kalau rendah sikit, maksudnya sekadar pasal tak nak rumah kita kena rompak, tak nak tanah kita diambil oleh anasi-anasi luar, yang itu nombor dua. Maka dalam hal ini, qalu, mereka bercakap apa? Kalau kami ini tahu macam mana berperang, kami akan ikut. Dia gunakan alasan itu untuk mengelak, Ustaz, ya. Kalau kami tahu betul-betul, kami pakar, kami akan ikut. Hum lil kufri, sebenarnya yang dekat dalam pernyataan mereka itu lebih kepada kufur. Apa yang mereka cakap itu bukan atas dasar iman. Maksudnya Allah memberi komentar, yaquluna bi afwahihim, apa yang mereka cakap itu hanya di mulut sahaja, tidak berada di hati. Ya, malaysa fi qulubihim. Qulub ini adalah tempat iman, Ustaz, ya. Jadi kalau kat luar cakap kami ni bukan tak nak ikut, kan, tapi kami ni tak pandai nak pakai senjata dan sebagainya, itu mulut. Tapi dalam tu kata sebenarnya ya, tak nak. Jadi sebabnya kalau katakan baca Quran pun sama, Ustaz, ya. Jangan pula cakap saya apa Ustaz cakap tu tak ada suara, kan. Lepas tu apa lagi? Saya tak ada nafas, tak ada masa. Sebenarnya yang ini dengan di sini ini Allah tahu. Ya, Allah cakap apa? Wallahu a'lamu bima yaktumun. Apa yang kamu sembunyikan itu, apa yang mereka sembunyikan itu, Allah tahu. Jadi jangan sampai Allah bongkar sampai masuk dalam Quran, Ustaz, ya, ataupun orang lain dapat bongkar kan. Sebenarnya itu suara dia okey je, kan. Dekat tempat lain mic dia guna kan. Lepas tu kata tak ada suara, kan, ataupun tak ada masa, tapi orang rakam dia dekat mana-mana ada pula masa. Yang itu Allah boleh laksanakan, dan ini yang kita nampak Allah bongkar tentang golongan munafik pada waktu Uhud tersebut. Maka seterusnya pada ayat 168, ya, mereka itu adalah orang yang berkata kepada saudara-saudara mereka, ya. Jadi dia selain daripada dia beri alasan tadi, tuan-tuan, Ustaz, ya, dia cakap pada kawan-kawan dia, waqa'adu, dan mereka duduk, kalau katakan lau ata'una, kalau kamu ikut kami, maqutilu, takkan matinya, takkan terbunuhnya, ya. Jadi ini kira dia dah mencabarlah ni, ya. Allah mengajarkan pada Nabi, katakan fadra'u, ya, qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin. Ya, penggunaan perkataan yang ada di sini bukan fadra'u ini, Ustaz, ya, daripada perkataan dara'a, dia berbeza dengan dafa'a. Dafa'a tadi kita guna pada ayat 167, ya. Dafa'a ni kita tolak biasa-biasa. Tapi kalau dara'a ini kita tolak. Oh, sungguh. Kalau lori besar tu, Ustaz pernah tolak lori apa, Ustaz? Lori kecil, lori besar. Permainan, ya. Itu dafa'a. Begitu aja. Ataupun kita lamasa aja, kan, sentuh-sentuh aja. Kalau dara'a ini adalah tolak yang betul punya, memang sampai keluar urat-urat tu, itu namanya dara'a. Allah kata, okay, fine. Kan. Kalau betul sangat kamu ni, fadra'u an anfusikumul maut. Tolong tolak kematian tersebut. Bila mati nak sampai, cakap pada malaikat maut, okey, saya akan kan. Tapi sebenarnya itu adalah satu templak sindiran daripada Allah kepada orang yang suka memberi alasan dalam kehidupan, ya, suka memberi alasan. Jadi Allah mengingatkan pada ayat 169 satu perkara yang sebenarnya dalam surah Al-Baqarah juga ada cerita tentang orang yang berjuang terbunuh pada jalan Allah ini, tapi ada istilah berbeza sikit. Di sana istilahnya jangan kamu cakap, tapi di sini Allah cakap wala tahsaban nalladhi naqutilu. Nak minta ustaz kalau boleh sekali lagi, Ustaz, ayat 169 itu, pasal di sini Allah kata bukan sekadar cakap
rasa bersangka berfikir bahawa orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati pun tak dibenarkan. Fikir pun tak boleh. Ya, maksudnya apa? Kerana Allah nak menjelaskan orang yang berjuang di jalan Allah ini memang betul-betul hidup dan diberi rezeki, dibantu, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 169 Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya. Kita nak baca ayat 169 Ustaz. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم. Dan jangan sekali-kali kamu menganggap bahawa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya, mendapat rezeki, makanan daripada syurga. Maksudnya mereka sudah pun dalam perjalanan ke syurga yang kita sama-sama doakan. Kita ada niat. Maksudnya kalau Allah beritahu begini, maksudnya kita ada niat nak ke syurga, nak jadi orang yang syahid. Jadi tak jadi, syahid tak syahid, tak apa, Allah tentukan, tapi kita kena ada niat tersebut. Ya, seperti Khalid Al-Walid itu masuk Islam, dia berjuang tapi akhirnya atas katil. Tapi ada balasan yang baik, membawa kita kepada perkataan kita pada hari ini untuk kita sama-sama ikuti, iaitu perkataan yang kita nak belajar bersama. Sama-sama kita perhatikan. Asaba, ya, asaba iaitu sesuatu perkara yang menimpa, mengenai, bukan secara rawak tetapi sebenarnya memang itu tepat untuk diri masing-masing, bukannya kebetulan tetapi betul-betul daripada Allah untuk membersihkan, memastikan kita ini betul-betul berjuang, sanggup untuk beriman kepada Allah, tidak mengelak-ngelak dalam melaksanakan kebenaran Ustaz, ya. Jadi ini adalah ayat 100 hingga 169 dan kita sebentar lagi nanti kita akan bertemu dengan satu ayat yang menarik, ya, ucapan tahniah, saling mengucapkan antara satu sama lain. Pada siapa? Kepada orang yang memilih iman, seperti tuan-tuan yang berada di rumah. Jadi kita berhenti sebentar, nanti kita tengok lebih lanjut lagi sempena Hari Malaysia ni. Kita ucapkan tahniah. Tahniah kita harapnya terus berterusan sampai ke syurga. Amin. Kita berehat, My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, bertemu kembali kita dalam My Quran Time. Hari ini kita istimewa sempena Hari Malaysia dan juga kita berada di episod yang ke-100 Ustaz, 100. Di muka surat yang ke-72. Nikmat syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kesempatan ini, dan saya ingin mengajak sahabat-sahabat Al-Quran semuanya untuk terus bersama dengan kita Ustaz, ya. Ulang kaji, nak tengok nota dan sebagainya dalam platform rasmi kita, boleh menyaksikan kat situ. Kita ada FB kita, Facebook kita, Sahabat Al-Quran, My #Quran Time, dan juga My #Quran Time, dan juga boleh tengok kita di YouTube. My #Quran Time Official, dan Ustaz Fazrul kita ada juga Instagram kita, pakat follow ramai-ramai, iaitu di My Quran Time Official. Dan seperti biasa juga kita tak lepas untuk berkongsi dengan sahabat-sahabat Al-Quran semuanya asas-asas tajwid. Ataupun kita ulang kaji Ustaz. Ada orang sebelum ni main sebut je. Kali ni kita tahu dekat mana tempat keluar dia, apa hukum dia, nama dan sebagainya. Dan hari ini kita nak sambung lagi pengajian kita. Kalau semalam huruf sad, hari ini kita nak tengok makhraj al-lisan. Huruf yang kita nak kongsikan pada hari ini iaitulah huruf tha. Di mana tempat keluar makhraj huruf tha ni iaitulah makhraj lidah ataupun al-lisan, iaitu hujung lidah bertentangan dengan hujung dua gigi kacip tengah dia. Ada 3 huruf yang keluar kat situ, iaitu huruf tha, yang kedua huruf dha, dan juga huruf dha. Dan kita nak kongsi hari ini iaitu huruf
Tha, kan huruf tha. Jadi kalau boleh perhatikan lidah saya, bila kita sebut tu kita keluar sikit lidah kan, tha. Tha, alhaakumut takatsur. Dan contoh yang kita nak belajar yang terletak di kita flashback sikit Quran kita tersat di muka surat belakang muka 71 iaitu pada ayat yang ke-164. Okay. Kan maksudnya susah nak cari tha ni Ustaz. Okay, kena patah balik. Iaitulah il ba'atha. Il sama juga huruf dal. Il ba'atha. Il ba'atha. Kalau dalam page ataupun muka surat yang kita belajar hari ini ada atas kali itu fa bi id tapi huruf zal lah. Cuma yang kita nak kongsi hari ini huruf tha tapi tak apa. Itulah 3 huruf yang keluar daripada hujung lidah kita yang terletak pada apa nama ni di antara 2 gigi kacip tu kan. Tha, za dan juga Allah. Jadi saya harap para sahabat-sahabat Al-Quran penonton semua boleh praktikkan dengan guru-guru Al-Quran kita. Dan bercakap Ustaz tentang sahabat Al-Quran ni Ustaz, saya tengok dekat Instagram Ustaz, ada di antara peminat kita yang begitu meminati My Quran Time dan datang Ustaz, namun tak dapat masuk ke studio kita ini sebelum ini kerana dah habis siaran langsung kita dan dapat ambil gambar depan TV Al-Hijrah tu. Insya-Allah. Jadi Ustaz, sempena dengan Hari Malaysia ini dan sempena dengan episod kita yang ke-100 ini, kita bawakan peminat kita ni satu keluarga Ustaz. Satu keluarga, dan ada adik ni dia memang betul-betul minat. Tapi Ustaz, sebelum kita jemput adik itu bersama dengan kita, tuan-tuan dan puan-puan, kita saksikan terlebih dahulu paparan yang disediakan ini. Alhamdulillah Ustaz. Itulah tadi paparan menarik adik kita yang menarik itu sebab dia bercakap beritahu pada ayahnya nak datang Ustaz, nak tengok Ustaz Fazrul secara live, Ustaz Tirmizi kan untuk bersama dalam My Quran Time. Dan inilah yang saya sebut tadi tuan-tuan dan puan-puan, adik yang bersama kita saat ini Muhammad Al-Fatih Rizqi. Muhammad Al-Fatih Rizqi bin Firdaus. Okey, adik pegang mic ni Okey, jadi adik sama Ustaz. Ya? Kira dah dah sama dengan pentadabbur. Okeylah. Boleh. Pentadabbur sini, qori kat sini. Masya-Allah. Okey, adik Fatih, subhanallah, apa perasaan adik Fatih dapat datang tengok sendiri depan mata adik Fatih My Quran Time ni? Apa perasaan? Gembira ke, terkejut ke apa? Rasa macam gembira. Masya-Allah, gembira sangat. Sehingga tak terkata saat nak cakap Allahu Akbar, happy sangat. Jadi okey, boleh tak adik Fatih, selalu adik Fatih tengok ustaz baca ataupun ustaz Tirmizi. Boleh tak hari ini ustaz dan kami semua para penonton nak dengar pula adik Fatih yang baca Fatihah. Suratul Fatihah, boleh? Ya, lepas tu nanti Ustaz akan sambung tadabbur special edition Hari Malaysia. Okey, silakan. Okey, tuan-tuan para penonton sekalian, mari kita sama-sama ikuti bacaan yang akan disampaikan oleh adik Muhammad Al-Fatih Rizqi. Silakan. Baca kuat-kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya-Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Masya-Allah. Maliki yaumiddin. Masya-Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Masya-Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi. Waladda. Waladdallin. Amin.
Masya-Allah adik. Masya-Allah, masya-Allah. Adik Fatih. Ya. Begitulah bacaan Ya, Al-Fatihah daripada adik Muhammad Al-Fatih Al-Fatih Rizqi bin Firdaus Masya-Allah. ya, sebagai Ya, Ustaz. qari. Qari. Okey, pada Qari hari cilik. Malaysia. Qari cilik pada hari Malaysia Ustaz My ya. Quran Time My sebenarnya hari Malaysia. Quran Time. Jadi terima kasih banyak adik Fatih. kita Ini satu doakan. ya pengalaman yang istimewa buat adik Fatih kerana dapat bersama dengan kita saat ini. Ya. Sekarang umur berapa? 8 tahun darjah 8 2. tahun. Mungkin satu hari nanti beliau adik Fatih Duduk di sana? Duduk di sana bersama Ustaz Fazrul Bersama saya. Tapi saya waktu tu dah putih dah semua Allah Ustaz kan. Rabbi, Jadi subhanallah. adik Okey. Fatih dan juga generasi Ya. akan datang bumi Malaysia ini akan diisi dengan generasi Al-Quran dan ia bermula dengan langkah pertama seperti mana dengan adik Fatih. Terima kasih. Terima kasih banyak adik Fatih. Jumpa lagi. Baik. Masya-Allah. Alhamdulillah Ustaz ya. Jadi itu Ustaz. Alhamdulillah. Generasi-generasi yang kita akan lahirkan Ustaz mudah-mudahan iaitu Jilul Quran Betul. Quranic generation kata orang ya. apa Orang panting. Okey baik. Okey baik. Jadi saya ucapkan mudah-mudahan. terima kasih Ya. kepada adik Muhammad Al-Fatih Rizqi bin Firdaus Alhamdulillah. ya bersama keluarga dan Allahu kita Akbar. doakan lebih ramai lagi Ya, Ustaz. yang akan bersama kita nanti Betul. Ustaz ya. Ini kira rekod lah ni. Betul, Ya, Ustaz. kali pertama Betul, dijemput Betul, ke Ustaz. studio bersama dalam My Quran Time Ya. dan kita mendoakan bumi Malaysia Amin, ini ya. terus diisi dengan generasi Al-Quran. Ya, Ustaz. Kita Kita teruskan. ucap terima kasih juga kepada keluarga besar Brothers tu Cik Firdaus dan sekeluarga Ya. yang membawa ataupun menyampaikan hajat ataupun impian anak-anak untuk menyaksikan Masya-Allah. My Quran Time. Amat penting Terima kasih. Ustaz ya. Ya. Baik. Jadi kita teruskan dengan kita melihat kepada ayat 171 hingga 173 untuk kita memahami terus bagaimana Allah menyatakan tentang yastabshirun. Mereka mengucapkan tahniah antara satu sama lain. Mengapa? Jom kita baca sama-sama. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, Ustaz kita nak menyambung baki lagi 1-2 ayat Ustaz tiga ayat yang terakhir dalam muka surat 72 ini, itulah ayat 171 hingga 173 Ustaz Ya. Dan menarik ni sebab yastabshirun, permulaan ayat ini yastabshirun, kita tengok nanti apakah yang akan mereka bergembira itu. Saya baca dulu Ustaz. Dan saya gembira untuk membaca Ustaz. Gembira. Dan saya pun harap Masya-Allah. sahabat-sahabat Al-Quran semuanya Gembira. membaca Al-Quran, mendengar dan pelajari ini insya-Allah taala. Amin ya rabbal Amin. alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadlin wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah bacaan daripada ayat 171 hingga ayat 173 Ustaz ya. Ya, Ustaz. Kalau tadi ayat 170 ya bercakap tentang orang-orang yang syahid di jalan Allah itu, mereka itu farihin ya. Farah maksudnya bergembira ya. Kalau bergembira dengan peraturan Allah ini seperti mana ini dimuliakan. Ya, Ustaz. Dia ada juga farah itu ketika Qarun itu dia farah dengan harta yang dia ada, yang itu Allah la yuhibbul farihin ya. Jadi tengok konteks di mana perkataan itu digunakan. Jadi gembira ini kerana apa? Kerana dengan kurniaan Allah
wayastabshirun. Apa maksud wayastabshirun? Mereka saling bergembira, saling mengucapkan tahniah. Ya, saling mengucapkan tahniah billadzi lam yalhaqu bihim min khalfihim. Ya, iaitu dengan orang-orang yang belum lagi syahid. Ya. Ada yang kata bahawa dengan generasi yang akan datang yang akan juga berjuang. Jadi bila melihat pada adik Rizki sebentar tadi, adik Al-Fatih, subhanallah Ustaz ya. Asasnya adalah iman. Bukan kerana suka-suka, kerana iman ingin mempertahankan negeri ini dengan apa yang Allah sebutkan. Inilah yang kita ingin isikan dengan negara ini, ya, mempertahankan iman, ikut pada peraturan. Maka kata mereka alla khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ini perkataan ini la khaufun alaihim wala hum yahzanun ini banyak berulang di dalam al-Quran, seawal juz yang pertama, ya, pada juz yang seterusnya, termasuklah kepada ayat 170 ini. Yang ceritanya maksudnya apa? Apabila kita berjuang ataupun kita baca al-Quran, ia mesti ditranslatekan, diterjemahkan Ustaz ya, kepada apa? Kepada perjuangan. Ya, berjuang untuk semua orang mendapat hak, jangan ada orang yang dizalimi. Itu peranan perang di dalam Islam. Ya, tapi maksudnya kalau tidak ada perang tu akhir sekali lah, ya. Kalau katakan dah ada kezaliman yang berlaku, ada orang serang, dan barulah kita akan mengambil tindakan. Disambung pada ayat 171, kembali lagi, mereka bergembira dengan nikmat dan kurniaan daripada Allah. Wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Allah tidak akan sia-siakan ganjaran bagi orang-orang yang beriman. Nak ceritanya Allah beri peringatan ini kepada kita kerana bercakap tentang syurga ni tak nampak Ustaz. Ya, bercakap tentang nak berjuang untuk orang lain, kadang-kadang orang mungkin tak bagi apa-apa. Tetapi generasi dahulu, generasi ini masih lagi ingin memperjuangkan keamanan. Itu adalah satu perkara yang Allah hargai. Walau satu saat pun tuan-tuan berjuang, ya, duduk di depan TV untuk belajar, ini satu perjuangan. Kemudian mengingatkan pada anak, ya, kalau katakan Encik Firdaus yang membawa Muhammad Al-Fatih dalam program ini, ya, sebelum ini bawa ke TV Hijrah tapi tak dapat bergambar. Semua setiap saat sokongan yang diberikan ini sebenarnya Allah tidak akan sia-siakan. Ya. Dan apakah tanda orang itu betul beriman? Pada ayat 172 ini perkara yang penting. Nak minta Ustaz kalau baca sekali lagi Ustaz. Ayat 172 ni ada kaitan dengan ini. Ini. Ini apa ni Ustaz? Kalau kita terluka, kita balut tu kan. Kalau dalam kita ini berjuang, kadang-kadang luka dilukai, terlukai. Kan? Sakit, disakiti, tersakiti. Minta maaf lah ya, tersakiti tu saya kena rujuk pada pakar, betul ke istilah tu. Tapi kalau kita rasa bahawa saya ni sakit, ataupun saya ni disakiti oleh dalam rumah saya ke, di luar rumah saya ke, apakah panduan daripada Allah bagi orang beriman? Jom, ayat 172 kita baca sekali lagi untuk kita jelas apa kaitan dengan yang ini tuan. Wah, baik Ustaz. Jangan balut saya lagi Ustaz. Jangan baca lagi. Okey, baca dulu. Okey, sila. Ayat 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم صدق الله العظيم. Iaitu orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasul, dan setelah mereka mendapat luka Ustaz, ya, dalam perang Uhud itu mereka nampak luka. Istilah yang digunakan sini adalah qarh. Dalam al-Quran ada jarah, ada qarh. Kalau jarah itu cedera yang lebih lagi lah, ya. Nabi luka, ya, patah gigi katanya dalam riwayat. Maka dengan luka ini mereka tetap juga
fokus ya, dia tetap juga berbuat baik ataupun mengikut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika berperang itu wattaqau ya, dia masih lagi takut kepada Allah, dia mengharapkan ganjaran Allah. Jadi luka tidak menyebabkan dia berpatah balik. Ya. Luka menyebabkan dia masih lagi taat kepada Allah dan Rasul. Luka masih lagi menyebabkan dia tetap memperjuangkan ya keimanannya. Maka Allah kata bahawa orang-orang ini adalah orang-orang yang digelarkan benar-benar beriman. Jadi biasanya cakap iman ini rukun iman yang 6 Ustaz ya. Tapi kali ini bila dah masuk kepada lapangan, maksudnya disakiti, dilukai itu biasalah ya kan. Yang tak luka tak sakit kat mana Ustaz? Bila dah sampai ke bila sampai ke syurga Allah Subhanahu taala, itu saja tempat yang tak sakit. Yang kita doakan sempena hari Malaysia ini, kita mungkin sakit ataupun disakiti, tersakiti ke, teruskan perjuangan ya, kita doakan. Malah kalau ada orang kata ada musuh yang sedang nak menyerang kita ini, pada ayat 173, apakah kata-kata orang yang beriman? Bagi kita yang beriman, apa kata? Kita akan menyatakan fazadahum imana, iman kita akan bertambah. Waqalu, apa kata kita? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, itulah yang tuan-tuan akan cakap. Kalau ada orang kata ada teori konspirasi, itu ini apa sebagainya, semua orang nak serang, fine. Kan Allah kan ada, ya, dia makin bertambah iman dan menyatakan cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan dia sebaik-baik pelindung bagi diri, bagi keluarga, bagi negara dan dunia ini Ustaz ya. Jadi mari sama-sama kita lihat pada resolusi sempena dengan halaman 72. Kita melihat kepada ayat yang ke-167 ya. Pelihara mulut daripada berkata yang bukan tulus dari hati untuk berjuang ya, sebagaimana yang dinyatakan oleh golongan munafik ya, mereka cakap tetapi apa yang mereka cakap itu tidak sama apa yang ada di hati. Yang kita harapkan kita isi hari Malaysia, hari-hari mendatang kita ini dengan apa yang ada di hati dan di percakapan kita itu selari untuk perjuangan kebaikan. Yang pertama. Yang kedua, orang yang berjuang serta syahid mendapat kurniaan Allah yang besar. Jadi kita berusaha untuk berjuang ya, untuk syahid. Dan apakah kerana hanya mahu terbunuh? Bukan, tetapi kita memperjuangkan kebaikan bagi umat di dunia, di negara dan di negeri ini. Dan yang ketiganya, walaupun terluka Ustaz ya, walaupun terluka ya, walaupun diriku disakiti, ya, insyaallah teruskan perjuangan. Teruskan Ustaz. Jadi ini 3 perkara resolusi yang ingin kita sama-sama doakan. Kita doa special sikit Ustaz, istimewa hari ini sempena Hari Malaysia. Moga-moga kalau ada yang tengah sakit, disakiti, luka ke, kecewa, ialah bila dah makin banyak lagi hidup mungkin ada kecewa, tapi minta kalau boleh selalu Allah lah menjadi penyembuh pada perkara ini. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, kepadamu kami memanjat doa ya Allah, agar diperkenankan permintaan kami ya Allah, agar dimakbulkan doa kami ya Allah, agar diampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon ke hadrat-Mu ya Allah. Kuatkan hati kami dalam ketaatan kepada-Mu ya Allah. Pandu hati kami ya Allah, agar senantiasa berada di landasan-Mu ya Allah. Jernihkan, bersihkan hati kami ya Allah, agar kami dapat membezakan yang mana yang baik dan yang buruk ya Allah, yang mana yang diridai oleh-Mu ya Allah.
Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kekuatan buat kami sebagai seorang ayah untuk mendidik isteri dan anak-anak kami sekeluarga, ya Allah. Kurnia kekuatan buat seorang isteri, ya Allah, untuk terus membantu suaminya membangunkan keluarga yang diredai oleh-Mu, ya Allah. Kurnia kekuatan buat pimpinan-pimpinan kami, ya Allah, agar mereka senantiasa dipandu petunjuk dan hidayah-Mu, ya Allah, memandu negara kami Malaysia yang tercinta ini di bawah redha-Mu jua, ya Allah, mendapat keampunan daripada-Mu, ya Allah. Ya Allah, jangan Kau jadikan kami orang-orang yang mudah berputus asa. Jika kami ingin menghitung akan banyaknya nikmat-Mu, nescaya tidak akan terhitung oleh kami, ya Allah. Maka ya Allah, jangan Kau jadikan kami ini hamba-hamba-Mu yang mudah berputus asa lantaran daripada ujian, musibah dan juga apa juga yang melanda diri kami, ya Allah. Akhirnya ya Allah, jadikan mata kami mata yang tidak jemu memandang membaca Al-Quran kalam-Mu. Lidah kami lidah yang tidak kelu tatkala memerhatikan bait-bait huruf kalimah-kalimah-Mu Al-Quran. Telinga kami ya Allah, telinga yang tidak ditutup agar tidak mendengar Al-Quran, akan tetapi jadikan telinga kami telinga yang suka mendengar Al-Quran. Hati kami ya Allah, hati yang dibaluti cahaya nur petunjuk Al-Quran. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Perkenankan doa kami ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang celik Al-Quran. Jangan jadikan anak-anak kami ya Allah anak-anak yang buta Al-Quran. Jadikan mereka zuriat keturunan kami zuriat keturunan Al-Quran. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi Ahmad Tirmizi Abdul Rahman membacakan doa sempena khususlah Ustaz ya, sebenarnya dalam Hari Malaysia ini kita gembira ya bersama dengan kehadiran adik Muhammad Al-Fatih Rizqi sekeluarga ya ke studio bersama kerana Al-Quran. Kerana Al-Quran, dan Hari Malaysia ini kita sambut dengan hidayah Al-Quran yang kita doakan tuan-tuan kita dapat sebarkan lagi kesedaran Al-Quran ini, My Quran Time. Kita dapat sebarkan mushaf Al-Quran dalam kempen Wakaf untuk Ummah ya, peluang untuk tuan-tuan membina negara ini untuk seterusnya dengan panduan hidayah daripada Al-Quran. Tuan-tuan boleh menyumbang dengan nombor yang tertera, kerana ini bukan sekadar untuk kita Ustaz ya. Ini adalah untuk generasi akan datang agar lebih sayang Al-Quran. Seperti adik Muhammad Al-Fatih Rizqi sebentar tadi, kita doakan terus istiqamah, jangan pandang belakang ya, kepada generasi pelbagai lapisan yang menonton yang bersama. Dan kita harapkan ini dapat diteruskan, dapat disebarluaskan. Jadi insya-Allah kita berada pada siaran ulangan pada jam 5 petang ya, pada jam 10 malam ini insya-Allah, dan juga 6 pagi besok. Ya, saya ucapkan terima kasih pada tuan-tuan yang mengikuti My Quran Time. Program ini dibawakan oleh Mufas untuk memastikan kita mendoakan bumi Malaysia ini terus mekar dengan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertemu lagi My Quran Time, baca, faham, amal insya-Allah. Selamat Hari Malaysia. Selamat Hari Malaysia.